الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat, tuan-tuan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah saya pada pagi ini akan berkongsi satu tajuk dari buah fikiran putra Bani Tamim, Fatah At-Tamimi, Mujaddid Qurun yang ke-14, Sahibuz Zaman, Amir bin Umara, Shu'aib bin Saleh, gelarannya lagi Al-Mansur, Wazir Al-Mahdi, orang kanan Imamul Mahdi, yang akan muncul, yang akan zahir tidak lama lagi. Perhatikan hayati ilmunya yang luar biasa. Satu nasihat untuk para ulama. Maka insya-Allah inilah tajuknya, iaitu ciri-ciri ulama yang sebenar dari Fatah At-Tamimi. Bukan dari saya. Saya ini orang yang berdosa, saya tak ada apa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama adalah istilah dalam bahasa Arab. Perkataan tunggalnya ialah alimun. Dan makna alim ialah seorang yang pandai. Orang alim tu orang pandai. Ulama juga boleh diartikan para ilmuwan atau para cerdik pandai. Dari segi bahasa, ulama ni adalah orang-orang alim dalam apa saja bidang ilmu. Bidang dunia ke, bidang akhirat ke, ilmu baik ke, ilmu jahat ke. Dari segi bahasa, ulama tu orang alim. Alim tu orang pandai. Pandai akhirat ke, pandai dunia ke, baik ke, ilmu jahat, dia alim. Alim di bidang dia. Jadi orang yang pandai ilmu ekonomi boleh je disebut ulama. Ianya benar ditinjau dari sudut bahasa. Orang yang pandai ilmu usuluddin adalah ulama jika ditinjau dari sudut bahasa. Berdasarkan fahaman itulah kita sekarang memberi gelaran ulama kepada seseorang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illah wallazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengangkat mereka yang beriman di kalangan kamu dan mereka yang diberi ilmu itu beberapa darjat. Jadi sebelum diangkat orang itu ditinggikan darjatnya, yang pertama dia kena beriman dulu. Iman ni nombor satu, baru dikira ilmu. Jangan silap faham. Orang yang berilmu tidak diangkat darjat melainkan kalau dia beriman. Faham tak? Macam tu. Jadi daripada ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang berilmu kerana beriman. Dia angkat orang berilmu kerana beriman. Orang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi darjatnya daripada orang beriman tapi kurang ilmu pengetahuannya. Tapi kalau lebih ilmu pengetahuannya, banyak ilmu pengetahuannya, syaratnya mesti beriman juga. Tingginya darjat ulama itu ialah kalau dia beriman. Sebab ulama tu orang yang berilmu. Tingginya darjat ulama itu kalau dia beriman. Dengan kata lain, orang yang berilmu pengetahuan tetapi tidak beriman, tidak diangkat darjatnya. Darjat ni apa pula? Darjat itu adalah anugerah Allah yang ada nilai dunia dan nilai akhirat. Yang diberi hanya pada orang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takutkan Allah di kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Rumusan daripada ayat ini ialah ulama adalah seorang yang beriman, yang pertama berilmu dan bertakwa, yakni takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau tidak takut pada Allah artinya bukan ulama. Kalau tidak takut pada Allah artinya bukan ulama. Maka ulama itu seorang yang beriman,
Seorang yang berilmu, ada lagi syarat tambahan, bertakwa, takut kepada Allah. Jadi sifat orang alim itu takut kepada Allah dan beramal dengan ilmunya. Perhatian. Ini untuk diri kita. Ada juga berlaku pada hari ini ramai orang yang tinggi ilmu pengetahuannya dalam Al-Quran, hadis, tetapi tidak beriman dan tidak takut pada Allah dan tidak beramal seperti golongan. Siapa? Contohnya seperti golongan orientalis barat. Kita katakan tidak beriman kerana memang mereka tidak mengucap 2 kalimah syahadat. Yang nipis iman lain. Yang iman tak tinggi, tak tebal lain. Ini tidak beriman langsung kerana tidak mengucap 2 kalimah syahadat. Ada pun ulama yang tidak takutkan Allah adalah bukan ulama hak atau ulama warasatul anbiya. Kerana titah perintah Allah dilanggar membuta tuli. Termasuk kita, orang awam, walaupun bukan ulama, termasuk siapa saja. Bila kita langgar titah perintah Allah secara membuta tuli, secara sengaja, kita ni orang yang fasik lah. Udahlah, ulama pun bukan, iman pun nipis, langgar perintah Allah, dosa lah, fasik lah. Masuk neraka lah. Rentung lah. Kalau tidak bertaubat. Ulama yang bertakwa ialah orang yang beramal. Kerana bila ulama takut pada Allah, tentulah dia beramal dengan perintah-perintah Allah. Maka orang yang, ulama yang beramal dengan perintah Allah, dengan syariat ini, mereka disebut ulama al-amilin. Inilah ulama yang sebenar pada pandangan Islam tulen. Sekarang kita masuk kepada tajuk atau ciri-ciri ulama yang sebenar. Ulama sepatutnya berperanan sebagai penasihat kepada pemerintah, bukan menjatuhkan pemerintah. Ulama sepatutnya berperanan sebagai penasihat kepada pemerintah, bukan menjatuhkan pemerintah. Seperti mana yang selalu saya pernah sebutkan dulu, kata Imam Nawawi, wa ammal khuruju alaihim fa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin in kanu fasaqah zalimin. Adapun rakyat bangun memberontak menjatuhkan pemerintah yang zalim sekalipun adalah haram hukumnya. Ni saya nasihat serius sikitlah kepada orang-orang awam ni. Orang awam ni yang gairah dengan ilmu-ilmu Islam di akhir zaman ni, kadang-kadang dia ni ilmu dia, ampun maaf ya, tebuk-tebuk. Jadi dia nak konon-kononnya dia nak bela agama tapi dia tak faham mendalam. Jadi dia kata, pemerintah yang zalim ni memang kena jatuhkan selalu. Dia bukan macam tu, dia ada adab, dia ada akhlak cara dia. Kalau pemerintah yang zalim ni dijatuhkan, pemerintah mana selain daripada Fatah Tamimi dan Imamul Mahdi dan yang seumpamanya, semua pemimpin kita jatuhkan, hara lah negara tu. Jadi orang awam ni jangan masuk campur bab ni kalau tak faham. Duduk dan diam ni. Ini adalah nasihat buat ulama dalam negara Malaysia yang tercinta. Kepada ulama yang tercinta, saya inginkan ulama-ulama di Malaysia ini masuk ke syurga, jadi ahli syurga, jadi ulama sebenar. Itulah harapan saya. Jadi saya mengambil ilmu daripada Fatah At-Tamimi. Fatah At-Tamimi ni seorang yang berani. Dia berani menasihatkan ulama. Nasihatnya untuk Islam, untuk mengajak ulama di akhir zaman ini kepada Islam yang sebenar. Itu telah diperjuangkan oleh Fatah At-Tamimi sebelum lagi daripada sekarang ni. Ulama sepatutnya pakar strategi, bukan pakar mencaci. Sebab itu Fatah At-Tamimi dalam jemaahnya, dialah ulama, dialah mujtahid, dialah ketua arif billah, dialah memang seorang pakar strategi, bukan pakar mencaci. Sebab itu jemaahnya ada seluruh dunia, hebat. Ulama sepatutnya pakar ekonomi. Sebab itulah Fatah At-Tamimi ini seorang ulama, memang pakar ekonomi. Ekonominya jamaahnya seluruh dunia. Ulama sepatutnya pakar pendidikan. Fatah At-Tamimi ini seorang ulama, memang
dia ada sistem pendidikan yang bermatlamatkan cinta dan takutkan Allah Subhanahu wa taala. Ulama sepatutnya pakar kemasyarakatan, bukan memporak-perandakan masyarakat. Ini juga ada pada Fatah At-Tamimi yang berjuang di tengah masyarakat, mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangunkan syiar Islam, melaksanakan syiar Islam. Ulama sepatutnya sahabat atau kawan, senang didekati, bukan sombong, bukan berlagak. Ilmu saja tidak boleh ke mana-mana kita ni. Jadi ulama sepatutnya sahabat, kawan, senang didekati. Ulama sepatutnya akhlaknya bayangan Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi, mewarisi akhlak halus, cantik. Ulama sepatutnya sempurna. Saya ulang balik, ulama sepatutnya sempurna, tapi bukan maksum. Walaupun bukan maksum, sepatutnya sempurna. Sempurna tu bukanlah mestinya maksum. Dia tidak maksum saja. Jadi ulama ni sepatutnya akhlaknya bayangan Nabi. Ulama sepatutnya adalah warisatul anbiya atau warasatul anbiya, iaitu mewarisi ilmu, mewarisi amalan dan mewarisi akhlak Nabi. Ulama sepatutnya mulia dan amat diperlukan oleh dunia. Ini kalau ulama ni di mana-mana. Ulama bangun malam, selawat, baca zikir. Ulama zikir banyak, bangun malam, baca Quran. Ulama. Tapi tak boleh bayar hutang negara, macam mana? Sebab itu kita perlu mujaddid. Di akhir zaman ni ada mujaddid. Sebelum Zahir Imam Mahdi, iaitu Fatah Tamim, putra Bani Tamim. Dia akan bayar hutang Malaysia ni. Dialah ulama al-amilin, al-barizin wal-amilin, yang utama dan beramal dengan ilmunya lagi. Dia bukan saja abid, tapi dia pejuang. Jadi ulama sepatutnya ini sempurnalah. Bukan saja bahagian agama saja. Pakar ekonomi, pakar pendidikan, pakar strategi, pakar kemasyarakatan. Nampak dia adalah idola, akhlaknya bayangan Nabi. Subhanallah. Pewaris ilmu, amalan, akhlak Nabi. Bukan satu sudut je. Peranan ulama sepatutnya penting dan besar dan lebih utama dari segala yang ada di dunia. Kerana ulama berperanan menyelesaikan masalah ummah, kerana sepatutnya mereka adalah pengganti nabi-nabi dan rasul-rasul. Soalannya, adakah ulama-ulama di mana saja sekarang ini peranan mereka nampak, zahir, nyata, terang lagi bersuluh menyelesaikan masalah ummah? Kerana mereka pengganti nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi kita minta supaya ulama kembali berperanan dengan yang sepatutnya. Ulama sepatutnya dijadikan contoh pada seluruh manusia dalam negara Malaysia atau di dunia. Saya bukan ulama, saya ni alama. Alama, itu saya. Ulama sepatutnya dijadikan contoh pada seluruh manusia. Ulama sepatutnya bersifat kasih sayang, lemah lembut. Bila mana ulama tidak dapat berperanan seperti yang dinyatakan oleh saya tadi, bermakna, ampun maaf, ulama tersebut bukanlah ulama sebenar, kerana tiada wujud atau ketandusan jiwa takwa. Jadi rumusannya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ulangi semula. Ulama tadi berperanan sebagai penasihat kepada pemerintah. Duduk dekat pemerintah tak apa, tapi nasihat pemerintah, yang mana baik sokong, yang tak betul ditegur. Adapun golongan-golongan yang bila pemerintah ni nampak macam zalim je, nak dijatuhkan, ini puak-puak yang cenderung kepada khawarij, puak-puak ekstrim ni. Jangan ikut puak-puak ni, tak betul ni. Dia tak faham ahli sunnah wal jamaah secara sempurna. Zalimnya jatuhkan, zalimnya jatuhkan. Dia tak faham. Dia tak faham mana mudarat, mana tak mudarat. Maklumnya semangat, dia lebih kepada semangat je. Baiklah, ulama sepatutnya pakar strategi, ulang balik no? Pakar ekonomi, pakar pendidikan, pakar kemasyarakatan. Bukan memporak-perandakan masyarakat.
Ulama ni adalah kawan, sahabat, senang didekati. Akhlaknya bayangan Nabi. Walaupun bukan maksum. Ulama sepatutnya adalah warisatul anbiya. Mewarisi ilmu, mewarisi amalan, mewarisi akhlak Nabi. Ulama sepatutnya mulia. Amat diperlukan oleh dunia. Dunia nak perlukan ulama ni. Boleh selesaikan hutang, boleh selesaikan masalah maksiat, boleh selesaikan segala-galanya. Ulama ni. Ulama ni sepatutnya dia memang ada syafaat yang bertakwa ni. Yang cinta dan sangat-sangat takutkan Allah. Allahu Akbar. Peranan ulama penting, besar, lebih utama dari segala yang ada di dunia. Ini ulama. Dia ada ulama, wali, mujadid. Mujadid tu paling tinggi. Mujadid tu automatik dia wali, automatik dia ulama. Jadi yang nak zahir ni mana satu? Fatah At-Tamimi. Mujadid, wali, ulama. Sebenarnya. Nanti terbongkarlah. Tunggu ni. Puak-puak yang belagak-belagak ni tunggu. Tunggu tak lama lagi. Akan sampai masanya. Antara lambat dengan cepat. InsyaAllah tak lama lagi. Ulama sepatutnya dijadikan contoh. Contoh seluruh manusia. Ulama sepatutnya bersifat kasih sayang, lemah lembut. Dan akhir sekali. Ulama ni ulama sebenar ni, dia tak rasa dirinya ulama. Dia tak rasa dirinya ulama. Dia rasa dirinya kuali. Dia rasa aku ni bukan ulama. Dalam hati dia. Bukan retorik, bukan cakap dia. Dalam hatinya, dia tak rasa dirinya ulama. Sila ambil perhatian. Jadi ampun maaf daripada saya yang lemah, yang hina dina ini. Yang hina dina ini, mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa saya. Mudah-mudahan kuliah ini menjadi penebus kepada dosa-dosa saya. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.